Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam ini kita dapat bersama dalam satu majlis bagi memperingati satu peristiwa besar, satu peristiwa yang cukup hebat, satu peristiwa yang cukup agung, yaitu peristiwa kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu cukup istimewa, kerana dengan kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu telah membawa rahmat yang begitu besar, bukan saja kepada kita umat manusia, malah rahmat daripada kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah dapat dikecapi oleh seluruh alam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidaklah kami utuskan kamu wahai Muhammad melainkan membawa rahmat ke seluruh alam. Dan rahmat yang paling besar yang dapat kita kecapi sebagai umat manusia, yang dapat kita kecapi sebagai umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu iman dan juga Islam. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah diutuskan kepada umat manusia untuk mengajak kita ni umat manusia supaya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkannya dan mengikut segala perintah dan juga suruhan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau tidak diutuskan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mungkin pada malam ini kita tidak dapat bersama-sama berada di masjid. Kalau kita tidak diutuskan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mungkin kita tak dapat bersama-sama saban tahun menyambut satu majlis seperti ini, iaitu peristiwa kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi nikmat iman dan Islam ini merupakan satu nikmat yang cukup besar, yang perlu kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pegang betul-betul, pegang kukuh. Jangan sampai tercemar dengan unsur-unsur yang boleh membawa kepada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kita di negeri Johor, tuan-tuan, khususnya, dan di Malaysia amnya, kita ni berpegang kepada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, tambah lagi aliran Al-Asy'ariyah dan Al-Maturidi. Ini tiap-tiap Jumaat diingatkan kepada kita dalam doa pada khutbah yang kedua, supaya ditetapkan kita dalam iman dan sentiasa mengikut landasan akidah yang betul, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutuskan kepada kita untuk mendidik kita dari sudut syariat, bagaimana kita nak melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita nak melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga meninggalkan segala larangannya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutuskan untuk membimbing kita macam mana nak beribadah. Antaranya Rasulullah membimbing kita di dalam kita mendirikan ibadah solat sebagaimana yang kita tunaikan sebentar tadi, tuan-tuan. Di dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Sembahyanglah kamu sebagaimana kamu lihat aku sembahyang.
Maknanya kita ni sembahyang ni bersandarkan apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tak diutuskan Nabi, tak diutuskan Rasul, bagaimana agaknya solat kita pada hari ini, tuan-tuan? Ya, alhamdulillah, dengan adanya Rasul diutuskan kepada kita, kita dapat mengerjakan ibadah kita dengan cukup sempurna, dengan cukup tertib, mendapati apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barulah ibadah kita itu diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutuskan kepada kita manusia untuk mendidik kita dari sudut akhlak. Ini pelengkap dalam hidup kita. Bukan setakat kita beriman kepada Allah, kita melaksanakan segala perintahnya, tapi kita dididik dengan akhlak-akhlak yang mulia. Malah di dalam Al-Quran Allah telah berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim. Tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, ketiga-tiga perkara ini yang saya sebutkan di awal tadi, semuanya terkandung di dalam apa yang telah ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita umatnya, untuk kita sama-sama menjadikan peninggalan tersebut sebagai rujukan kita. Apa peninggalan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tidak lain, tidak bukan dua perkara. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah sebutkan di dalam hadisnya, taraktu fikum amrain ma in tamassaktum bihima falan tadillu abada. Aku tinggalkan kepada kamu dua perkara yang mana selagi mana kamu berpegang kepada kedua-duanya, nescaya kamu tidak akan sesat selama-lamanya. Apakah dua perkara yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini? Pertamanya yaitu Al-Quran, kitabullah, yakni Al-Quran, dan yang keduanya sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini peninggalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita pegang, yang mana Al-Quran yang diturunkan Allah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini merupakan kitab yang paling mulia, kitab yang paling mulia, diturunkan kepada Rasul yang paling mulia, disampaikan kepada umat yang paling mulia, yaitu kita umat baginda Rasul. Ini kehebatan baginda Rasulullah SAW, keagungan yang kita bicarakan pada hari ini. Maka sebab itu tuan-tuan, kalau kita di negeri Johor khususnya, tiap-tiap tahun kita sambut, kita raikan, kita memperingati peristiwa kelahiran ini kerana membawa erti yang cukup besar dalam kehidupan kita. Cuma pada kebelakangan ini mungkin kita sambut dalam suasana yang sederhana, ya. Mungkin tidak seperti dahulu, ya. Kalau dulu siap berarak gitu, ya. Malam seperti ini kita panggil sebagai ambang Maulidur Rasul. Maulidnya besok sebenarnya, kita sambut. Tapi untuk meraihkan atau menjaga masalah yang kita sedang hadapi pada hari ini, maka kita adakan secara ringkas saja. Tapi bukan bererti kita tidak lagi mencintai baginda Rasulullah, tidak memuliakan baginda Rasulullah, tapi itu yang kita termampu pada ketika ini. Berbanding kepada apa yang saya sebutkan tadi, tuan-tuan, di mana Rasulullah SAW tinggalkan kepada kita dua perkara yang menjadi pegangan dalam kehidupan kita, dan kalau kita pegang kepada kedua-duanya dijamin oleh baginda Rasulullah SAW, kita tidak akan sesat selama-lamanya, yaitu Al-Quran dan sunnah baginda Rasulullah SAW. Oleh itu,
pada hari ini saya ingin mengajak diri saya dan tuan-tuan, marilah kita sama-sama memuliakan peninggalan Rasulullah ini. Jadikanlah peninggalan Rasulullah itu sebagai pegangan kita yang cukup kuat. Bukan setakat kita baca pada setiap hari, malah kita cuba mendalami isi kandungannya dan melaksanakan apa yang terkandung di dalam. Walaupun ada di kalangan kaum musyrikin yang mempertikaikan kebenaran apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW itu, dan perkara itu ada disebut di dalam Al-Quran. Antaranya Allah berfirman, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min misli. Sekiranya kamu ragu-ragu terhadap apa yang telah kami turunkan kepada hamba kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka datangkanlah satu surah sepertinya. Ini orang musyrikin dulu mempertikaikan kebenaran Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Jangan sampai berlaku pula pada kita pada hari ini, mempertikaikan apa yang terkandung di dalam Al-Quran itu. Dan Allah Subhanahu Wa Taala pernah cabar umat yang terdahulu, orang yang terdahulu, untuk mendatangkan satu surah sepertinya. Dan Allah jamin takkan mampu untuk mendatangkan seperti yang terkandung di dalam Al-Quran. Malah pada hayat baginda, ketika hayat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka mempertikaikan apa yang terkandung di dalam Al-Quran dengan mengatakan bahawa Al-Quran itu dikarang diri oleh Nabi Muhammad. Sampai begitu tuan-tuan. Tapi akhirnya terbukti, dengan beberapa peristiwa dan juga terbukti dengan beberapa ayat di dalam Al-Quran yang menunjukkan sememangnya Al-Quran itu datangnya daripada Allah, bukannya dikarang sendiri oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa antaranya? Pernah tuan-tuan satu ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah didatangi oleh dua orang pemuda, yang mana dua orang ini datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengajukan beberapa pertanyaan, beberapa persoalan kepada Rasulullah, dan untuk menguji, untuk menilai betul ke Nabi Muhammad ni seorang Nabi, seorang Rasul. Dan sebelum mereka ni datang jumpa Rasulullah, mereka telah berjumpa dengan pendeta Yahudi, minta pandangan. Lalu pendeta Yahudi mengesyorkan kepada mereka berdua supaya mengemukakan kepada soalan kepada baginda Sallam sebanyak 3 soalan. Apa soalannya? Pertama, apa itu roh? Apa itu roh? Yang kedua, ditanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa itu Ashabul Kahfi? Yang ketiga, ditanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapakah lelaki yang mengiringi dunia daripada timur sampai ke barat? 3 persoalan ini diajukan kepada Rasulullah, tapi Rasulullah tak dapat nak jawab. Baginda Rasulullah tak dapat nak jawab, tuan-tuan. Kenapa? Rasulullah tak ada pengetahuan tentang kisah-kisah umat yang terdahulu, melainkan apa yang diwahyukan oleh Allah kepada baginda Rasulullah. Jadi Rasulullah kata apa kepada kedua-duanya? Kamu datang besok. Datang besok, kata Rasulullah, dengan harapan sebelum esok turunnya wahyu menjawab pada persoalan itu. Tiba hari yang dijanjikan, datang lagi 2 pemuda itu kepada baginda Rasulullah, nak tanya apa jawapan soalan semalam. Wahyu tak turun. Maka Rasulullah tak dapat nak jawab. Maka Rasulullah kata apa? Kamu datang besok.
Hari keesokannya datang lagi dua pemuda tadi nak minta jawapan, tapi wahyu pun masih tak turun. Lalu Rasulullah kata, kamu datang besok. Ya, kalaulah kita jumpa dengan, contohlah, mana-mana orang, ya, dia janji dengan kita besok, agaknya apa kita cakap akhirnya, berapa kali besok je. Ulama kata sampai hari yang ke-15, ada yang kata sampai ke hari yang 16, barulah akhirnya turun ayat, turun wahyu menjawab ketiga-tiga persoalan ini, yang mana jawapan pada ketiga-tiga persoalan tersebut berkandung di dalam satu surah di dalam Al-Quran yang sering kita baca pada hari Jumaat, iaitu di dalam Suratul Kahfi. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kalau betul lah Al-Quran ini datangnya daripada Rasulullah, kenapa nak tunggu 14 hari? Nak tunggu 15 hari? Ya? Ini pun satu panduan juga, tuan-tuan, ya. Kalau kita berurusan agaknya dengan mana-mana jabatan, minta dia ambil tindakan, pegawai tu kata, cik, dalam tempoh 2 minggu je, 14 hari baru kami ambil tindakan, contoh, baru kami jawab. Dia punya jawapannya itu betul, kerana merujuk kepada apa yang pernah berlaku pada Rasulullah SAW. 2 minggu baru dapat jawapan dia. Dan di dalam peristiwa yang sama, telah turun lagi satu ayat yang menegur baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Allah berfirman, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun zalika ghada illa ayyasha Allah. Apa maksudnya? Kita bagi laluan pada azan isyak dulu, tuan-tuan. Saya sambung sikit saja lagi selepas azan nanti, insyaAllah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, balik kepada kisah tadi, di mana telah turun satu ayat menegur baginda Rasulullah, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun zalika ghada illa ayyasha Allah. Yang bermaksud, dan janganlah engkau berkata mengenai satu yang hendak kamu kerjakan, bahawa akan aku lakukan yang demikian itu kemudian hari, akan aku lakukan pada esok hari, melainkan hendaklah kamu sertakan dengan kata-kata insya-Allah. Kan Rasulullah kata kamu datang esok, tapi Rasulullah tak sebut insya-Allah, aku bagi jawapan esok. Jadi tegur kepada Rasulullah SAW. Kalaulah Al-Quran itu datang Rasulullah nak tegur, maka jelas di sini, tuan-tuan, bahawa Al-Quran ini memangnya daripada Allah SWT, diturunkan wahyunya kepada baginda Rasulullah. Ini pun sedikit pengajaran kepada kita pada malam ini, tuan-tuan. Jangan lupa kita bila berkata sesuatu untuk sebut insya-Allah. Kalau janji nak buat satu, jangan lupa sebut insya-Allah. Kenapa? Kita tak tahu apa yang akan berlaku pada kita selepas ini. Maka kita sandarkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala untuk kita menjayakannya. Dari tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, ini sikit sebanyak seberingkas yang dapat saya perkatakan pada malam ini berkaitan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pastinya banyak perkara yang ingin bicarakan tentang Rasulullah. Saya kalau boleh, saya nak cerita satu perkara lagi sebenarnya, iaitu berkaitan dengan khususiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perkara-perkara
yang dikhususkan hanya kepada Rasulullah, tak berlaku pada orang lain. Ya. Cuma mungkin yang itu kita sambung pada siri yang akan datang, insya-Allah. Ya. Cuma antara lain saya sebut ringkas je pada malam ini, tuan-tuan. Apa antara khususiah baginda Rasulullah yang khusus pada Rasulullah? Ringkas je. Jangan sampai tak sebutlah. Supaya kita nampak istimewanya insan yang kita raikan pada malam. Pertama, Rasulullah adalah Khatimun Nabiyyin, Nabi yang paling akhir, tak ada lagi selepas. Yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala tempat yang terpuji, Maqamam Mahmudah, tempat yang paling mulia. Yang ketiganya, Rasulullah SAW diberikan kelebihan untuk memberikan syafaat ke akhirat kelak, tuan-tuan, di padang mahsyar, ketika kita dihimpunkan untuk dihisab di hadapan Allah SWT. Ketika itu dalam suasana yang cukup getir, cukup genting. Masing-masing nak kalau boleh dihisab dengan segera, maka masing-masing mencari nabi-nabi mereka untuk mereka mendapatkan syafaat, tapi mereka tak dapat. Akhirnya siapa yang dapat beri? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, ini antara keistimewaan khususiyah yang pada Rasulullah. Mungkin insya-Allah kita dapat bicarakan selepas ini tentang keistimewaan kelebihan tersebut. Mudah-mudahan kecintaan kita kepada baginda Rasulullah SAW akan lebih mendalam, dan kita akan sama-sama mendapat syafaat baginda Rasulullah, mendapat pertolongan di akhirat kelak, dan dapat kita bersama dengan baginda, insya-Allah. Jadi tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, setakat ini yang dapat saya sampaikan, dan mohon maaf sekiranya ada kurangan, kesilapan, keterlanjuran kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.